Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan saudara-saudari sekalian, bahawa sungguhnya saya bersama dengan Ustaz Hasan Shukri yang saya mula kenal dia pada tahun 60-an lagi, iaitu sebelum kami dipilih untuk melanjutkan pelajaran ke Iraq pada Januari tahun 64. Kerana Ustaz Hasan merupakan seorang yang aktif dalam bidang politik, parti PAS, dan banyak berceramah sebelum pergi lagi ke luar negeri di merata-rata tempat. Dan apabila pemilihan dibuat seramai 10 orang untuk dihantar oleh PAS belajar di Iraq melalui Tuan Haji Yusuf Rawa yang dianugerahkan kepadanya 10 beasiswa daripada Kementerian Waqaf. Maka pihak PAS yang diketuai oleh Allahyarham Dr. Zulkifli Muhammad telah mengadakan sesi pemeriksaan dan temuduga, dan akhirnya kami dipilih untuk pergi ke sana. Dan saya masih ingat lagi tarikh pembagian kami adalah 14 bulan Januari 1964, dan kebetulan pula pada tarikh itu dalam bulan Ramadan. Sampai sana kami telah ditempatkan di bangunan yang berhampiran dengan masjid yang di tengah-tengah kota Baghdad, Bab Al-A'zamiyah. Kebetulan tempat tinggal kami itu bersebelahan dengan masjid Babul Mu'azzam. Jadi pada tiap-tiap kali sembahyang, tiap-tiap waktu, kesempatan kami untuk turut berjamaah dalam masjid tersebut. Berbalik kepada saudara Ustaz Hasan Shukri ini, pilihan raya umum yang berlaku pada tahun 64 itu menyebabkan nampak sedikit kegelisahan di peringkat awal kami tiba di Baghdad, kerana sebelum pergi pun dia merata-rata pergi berceramah seluruh negara, dan apabila pergi ke sana dia tak boleh berceramah lagi, tak ada tempat untuk ceramah. Cuma apa yang berlaku yang menarik perhatian saya untuk melepas geramnya, maka boleh dikatakan setiap pagi beliau berceramah dalam bilik kepada kami untuk melepaskan perasaan geramnya, dan seterusnya diteruskan sehinggalah selesai pilihan raya. Antara sifatnya yang saya dapati pada diri Ustaz Hasan ni adalah seorang yang suka berkorban untuk kepentingan
orang lain. Yang jarang pada sifat itu ada pada rakan-rakan kami yang lain, yang 9 orang lagi. Ini disebabkan kerana kami telah memberi kepercayaan kepadanya untuk menguruskan soal tempat tinggal yang ditetapkan dan juga segala urusan makan minum dan sebagainya. Dialah mengepalai, dialah memimpin, dan dialah yang menentukan. Yang sahabat-sahabat lain mengikut saja apa yang dah ditetapkan. Sifat-sifat kepimpinan itu nampak kepada Ustaz Hassan yang saya katakan tadi, lebih banyak memberi tumpuan kepada pengorbanan dan kebajikan kepada mereka yang dipimpinnya. Masuklah kami semua. Ustaz Hassan adalah seorang yang selalu mengingatkan kami, dan yang ini saya tak boleh lupa sampai sekarang. Dia selalu mengingatkan bahawa kita semua mesti jaga nama baik PAS, kerana pada tahun 64 tu, seperti yang kita maklum semua, bahawa tahun 64 pertembungan antara UMNO dan PAS begitu hebat, dan sikit saja kesilapan yang kita lakukan akan menyebabkan nama baik PAS. Oleh itu, apapun keadaan yang kami hadapi, kami tidak pernah merungut, tidak pernah menyampaikan kepada siapa pun di tanah air, termasuk keluarga, tentang masalah-masalah yang kami hadapi. Sebenarnya 10 orang yang dipilih oleh PAS yang dihantar ke Iraq itu, semuanya adalah terdiri daripada golongan orang-orang yang miskin. Artinya keluarga yang miskin, yang terpaksa berhempah pulas untuk mencari wang poket bagai tambang untuk pergi ke Baghdad itu. Ada yang menjual lembu, ada yang bergadai, dan macam-macam lagi. Maknanya keluarga yang taraf hidupnya itu rendah, sudah tentu dah terbeban dengan pembelajaran yang kami terpaksa pikul. Di Iraq, kerajaan Iraq di bawah Kementerian Waqaf memperuntukkan bantuan sara hidup ataupun beasiswa sebanyak 15 dinar tiap-tiap orang. Jadi dengan 15 dinar inilah yang boleh kata pada ketika itu sama dengan RM120 wang Malaysia, wang tanah Melayu, RM120. Kami, itulah segala-galanya, dan memang tidak cukup dengan RM120 ataupun 15 dinar ini. Terpaksa kami ikat perut, terpaksa kami berjimat cermat sehingga
kadang-kadangnya sebelum mendapat allowance daripada kementerian, kami makan hanya setengah kilo daging dimasak untuk sehari bagi 10 orang. Terpaksa bercamat. Walaupun begitu, tak ada seorang pun atas nasihat Ustaz Hassan yang kami mengadu balik ke rumah bahawa kami tak cukup. Masing-masing menulis dan menyampaikan berita baik sahaja. Tujuannya adalah untuk jaga nama baik PAS, supaya jangan dikatakan oleh musuh-musuh politik PAS bahawa PAS telah menganiayai pelajar-pelajar ini. Alhamdulillah, berkat daripada kesungguhan dan ketekunan serta kesabaran dan kesedaran kami menjaga nama baik PAS itu, Allah kurniakan kepada kami bahawa kami telah pun dirapatkan dengan gerakan Ikhwan Al-Muslimin di Iraq itu, yang kami kira banyak memberi pencerahan tentang ajaran Islam, tanggungjawab Islam, dan buku-buku yang ditunjukkan kepada kami untuk kami beli, untuk kami baca, dan ulama-ulama yang haraki yang terdapat di Timur Tengah pada ketika itu. Sebelum itu kami tak kenal siapa Syed Qutb, siapa Hassan Banna, siapa Zainab Ghazali, siapa Abdul Karim Zaidan dan sebagainya. Tapi melalui pergaulan kami dengan Ikhwanul Muslimin, maka kami mengenali pimpinan-pimpinan gerakan Islam di seluruh dunia. Walaupun begitu, kami juga tidak pernah mengadu hal kesempitan hidup kami kepada orang Ikhwan itu sendiri, walaupun mereka dekat dengan kami. Kita tak mengadu, kita sabar dan kita bertekun. Cuma yang kita pegang iaitu jaga nama baik PAS. Jangan merungut tentang PAS. Pernah Menteri Besar Kelantan pada ketika itu menziarahi Baghdad dan kami sambut dia. Kami juga tidak mengadu kepadanya tentang keadaan dan kedudukan keuangan kami dan kesusahan yang kami hadapi. Dan juga seorang Menteri Pusat, kalau tak salah ingatan saya, Menteri Pendidikan pada ketika itu, Abdul Rahman Yaakob, yang datang ziarah. Dia daripada kerajaan perikatan. Kami juga tidak memohon sesuatu daripada mereka. Tujuan dia adalah kerana kami nak jaga nama baik PAS hasil daripada peringatan yang diberikan oleh almarhum Ustaz Hassan Shukri. Mari kita letakkan PAS di tempat yang tinggi dan kita jaga nama baik PAS. Dan untuk maklumat semua, setelah selesai pengajian kami di Iraq, waktu balik seramai 8 orang balik sekali, cuma tinggal 2 orang lagi di Iraq yang nak menyambung pelajaran mereka. Kami balik 8 orang. Semua 8 yang kembali ini
terus ke Pejabat Agung PAS yang pada ketika itu Allahyarham Ustaz Dato' Asri menjadi Menteri Besar dan yang di Negeri Kelantan dan yang di Pejabat Agung PAS, menyerah diri kepada PAS dan kami bersedia untuk berkhidmat dengan PAS semua sekali. Tapi malangnya harapan kami terbengkalai dan tak mendapat sambutan, kemungkinan juga kerana keadaan keuangan PAS tidak mengizinkan untuk mereka menggunakan tenaga kami bagi berkhidmat dengan PAS. Maka terpaksalah beberapa orang daripada kami mencari haluan sendiri. Saya dan 2-3 orang lagi terpaksa pergi bertugas di Pahang. Ada yang bertugas di Sekolah Agama Rakyat kerana menampung keperluan hidup pada ketika itu. Yang istimewanya 8 yang balik ini hanya Ustaz Hasan Syukri sahaja yang tidak bekerja, yang tidak memohon untuk berkhidmat. Dia terus memberi sumbangan kepada PAS walaupun tanpa ada sebarang gaji, sebarang allowance ataupun sebarang sumber pendapatan kepadanya. Hatinya tidak bersedia untuk berkhidmat dengan kerajaan. Dia terus berada dalam PAS. Pada peringkat awalnya, maka keadaan kehidupannya agak susah, hanya bergantung kepada keluarganya sahaja yang membantunya, tetapi dia tidak putus daripada terus menyampaikan ataupun berkhidmat untuk parti dan untuk jamaah. Itu satu keistimewaan. Orang lain tak mampu nak buat, maka dia mampu. Yang seterusnya yang saya ingin sampaikan di sini kepada tuan-tuan ialah bahawa Ustaz Hasan ni sifat dia suka berkhidmat. Kalau hari Minggu, hari cuti, dia sendiri membersihkan rumah termasuk tandas. Dan dia buat ini, dia tak ajak siapa. Dibersihkan dan dia selalu melakukan kerja-kerja ini. Maka hal itu saya tak boleh lupa keikhlasan dia dalam melaksanakan tugas sebagai seorang yang rasa tanggungjawab untuk menjaga jamaah dan sebagainya. Pernah 2 tahun setelah kami berada di Baghdad, tiba-tiba sahabat-sahabat daripada Thailand juga datang. Dan mereka ini datang bersendirian. Tak ada tempat yang mereka akan menumpang, melainkan mereka datang ke rumah Melayu yang kami sewa dan tinggal bersama kami lebih daripada setahun. Peruntukan kami yang sedikit
terpaksa kami gunakan untuk membantu sahabat-sahabat daripada Thailand ialah yang datang dan sebelum mereka diberi imbuhan ataupun bantuan lebih ataupun hampir setahun kami terpaksa tanggung. Dan ini sudahlah hak kami sendiri pun tak cukup, dibebankan lagi dengan 10 orang daripada Thailand. Usaha saya mengaturkan ini semua. Kita kena tolong, kita kena bantu dengan apa cara, tanpa kami meminta dan memberitahu sesiapa pun. Hatta kawan rapat kami daripada orang Ikhwan, orang Arab sendiri tak tahu tentang kesusahan yang kami hadapi. Terpaksa 20 orang ni pada satu ketika kami beli suku kilo daging, masak dengan kuah yang banyak dan masak nasi. Itulah makanan yang kami makan. Terpaksa kadang-kadang pergi nak masuk Faisal, tak ada apa nak makan pagi, kami makan nasi sejuk aja dengan tomato. Jadi semuanya ini dirahsiakan, pesanan tak sah. Jangan bagi tahu kat apa, terima aja, bersabar aja. Alhamdulillah, saya rasa satu pesanan, satu panduan yang diberi oleh Allahyarham Ustaz Hassan yang kami semua boleh terima pada ketika itu. Jadi berkat daripada kesungguhan, ketabahan yang kami lalui semasa belajar, alhamdulillah di akhirnya sahabat-sahabat daripada Thailand pun dibiayai juga oleh pihak Kementerian Wakaf, dan barulah kami terasa lapang sikit selepas daripada itu, dan balik ke Malaysia ini dengan harapan kami akan beri tumpuan sepenuhnya kepada PAS. Tapi seperti yang disebut, malangnya PAS sendiri belum bersedia. Sekarang lagi yang saya ingin sampaikan, bahawa kami mendapat banyak tunjuk ajar daripada gerakan Islam yang ada di Iraq pada ketika itu, terutama daripada Ikhwan Muslimin yang menghantar seorang naqib untuk kami berusrah tiap-tiap minggu selama 4 tahun bagi mendalami kepahaman tentang Islam dan tuntutan Islam. Alhamdulillah, apabila dengan bantuan dan dengan tunjuk ajar secara percuma, tak perlu bayar apa, maka kami bekalkan diri kami dengan sedikit sebanyak ilmu yang pada ketika itu tahun 64 PAS sendiri pun tak kenal lagi usrah, tak tahu lagi usrah. Orang PAS pun masih lagi tidak mempunyai fikrah Islam yang sebenarnya. Jadi saya masih teringat dalam muktamar di Dewan Bahasa dan Pustaka, slogan Allahu ayatuna, Ar-Rasulu za'imuna, Al-Quran dusturuna, Al-Jihadu sabiluna, Al-Mautu fi sabilillah, Asma amanina, mula bergema di Dewan Bahasa, yang disuarakan, yang disampaikan
oleh Ustaz Hasan Shukri. Saya rasa pada ketika itu orang PAS sendiri pun belum pernah mendengar slogan ini. Jadi yang mula-mula menyampaikan adalah Ustaz Hasan Shukri. Jadi seorang yang saya kira menghabiskan usianya dengan kebajikan, dengan kebaikan, dan kita doakan moga rohnya dikurniakan balasan Jannatul Na'im oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita tahu bagaimana juga Ustaz Hasan berkorban masa dia mengeluarkan idea untuk mendirikan markas PAS ataupun Pejabat Agung di Taman Melewah, sehingga Allahyarham Ustaz Fadil pernah menyebut bahawa Ustaz Hasan sebagai arkitek PAS. Idea dia, usaha dia yang sungguh-sungguh menjelmakan bangunan Pejabat Agung di Taman Melewah pada ketika itu. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, itulah sikit sebanyak, dan saya banyak berkawan, tetapi Ustaz Hasan menjadi kawan yang saya kagum dengan pengorbanannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.